Yang ketiga, ayyakuna malu syarikah mithliyan. Mestilah harta syarikat itu modal syarikat itu mithli, benda yang sama, bukan daripada benda yang dapat kita bezakan. Benda yang mithli, ada yang serupa dengannya. Bihaitsu idza khulitat, sekira-kira jika dicampurkan al-amwal, la yatamayyazu ba'dhuha an ba'din, yang kita tak dapat bezakan sebahagiannya dengan sebahagian lain. Kita berkongsi, contohnya kita keluar modal, kita keluar 10,000, kawan kita keluar 10,000, campur duit. Adakah kita dapat bezakan duit kita dengan duit dia? Betul lah 10,000, tapi duit note kita dengan duit note dia bercampur sekali. Kita tak dapat nak bezakan ini duit yang saya bagi ke duit yang awak bagi. Bila dah gabung sekali, kita tak boleh nak beza. Itu tujuan daripada syarikat tu, supaya duit itu bercampur sehingga kita tak dapat nak bezakan. Kira sekali secara menyeluruh. Kal umulatil muta'arafah, seperti mana umlat, mata wang yang kita biasa guna ni lah. Wakal mauzunat, ataupun benda-benda yang boleh ditimbang, emas, perak, wal makilat, benda-benda yang boleh sukat, gandum, beras. Idza kana malu kullin minasyuraka, jika harta setiap daripada rakan kongsi tersebut min simanil akhari, daripada jenis harta yang satu lagi, kal burri, seperti gandum, wasyair wal hadid. Okey. Fa idza kana ra'su mali syarikah, jika ra'sul mal syarikah, ra'sul mal syarikah ni, ra'sul mal ni ialah modal, ra'sul mal asy-syarikah, modal syarikat, au malu ahadi syuraka, ataupun harta salah seorang rakan kongsi itu urudan, urud tijarah. Urud tijarah ni mana barang. Modal dia tu barang, au a'yana, atau ain, benda, mutamayyizatan, yang dapat kita bezakan, ghaira mithliyah, yang tidak serupa, yang tidak ada yang serupa dengannya, lam tasihha syarikatu, maka tidak sah syarikat itu. Kenapa? Li'annaha la yumkinu khaltuha bihaitsu la tatamayyazu, kerana kita tak mampu nak campur sehingga kita tak dapat nak bezakan. Kerana dia tu benda memang kita boleh beza secara teruslah, maka tak boleh, kerana dia tidak mencapai maksud daripada syarikat, yang mana makna syarikat itu ialah pergabung, perkongsian dan percampuran. Waqad yatlafu malu ahadimah, kadang-kadang akan musnah harta sebahagian yang mereka, au yang kusu, ataupun jadi kurang, fala yumkinu, maka tak bolehlah, tak mungkin, an yu'awwadha anhu min malil akhari, maka tidak boleh kita nak ganti dengan harta lain. Contoh, kalau kita seorang tu bagi barang, kita katakanlah modal dia ialah kereta, orang lain keluar duit, dia keluar kereta, tiba-tiba kereta rosak, macam mana kita nak gantikan kereta dengan harta duit orang lain itu tak boleh. Tak satu timbalan ataupun pertukaran yang tidak samalah, tidak sama. Ini kereta lain dengan duit. Sebab itu disyaratkan untuk modal itu mesti benda yang mithli, yang sama, supaya bila bercampur, katakanlah kurang, boleh masing-masing dapat menampung yang satu lagi. Okey. Wa tariqatu tashih syarikah fi hali kauni ra'si maliha urudan. Okey, sekarang ni ini juga daripada al-fiqhu, kebijaksanaan para ulama. Dia kata macam mana kalau nak buat? Katakanlah rakan kongsi, salah seorang rakan kongsi itu dia tidak ada duit, cash flow tak ada duit. Dia ada barang saja, tapi dia nak berkongsi juga. Dia kata wa tariqatu tashihi syarikah, cara untuk mensahihkan akad syarikat itu, fi hali kauni ra'si maliha, kalau dalam keadaan ra'si mal, harta modal dia itu urudan, barang, an yabi'a kullun minhum juz'an min urudihi lil akhari bi juz'in min urudihi, maka hendaklah menjual setiap daripada mereka satu juzuk daripada barangnya kepada yang lain dengan satu juzuk daripada barangnya. Fayasira, maka jadilah mereka berdua syuraka'a fil urud, jadi rakan kongsi pada barang kulliha. Okey, sekarang ni saya bagi contoh. A dan A dan B. A dan B. Masing-masing ada barang. Tak ada barang yang berbeza, yang tak samalah. Yang tak ada, bukan benda yang mithli. Okey, sekarang ni macam mana nak buat? Ikut kaedah tak boleh buat lah. Sebab tidak berlaku pencampuran modal.
syarat untuk sahnya syarikat ialah modal mesti bercampur sekira-kira tak boleh nak beza. Jadi ulama keluarkan dengan satu cara teknik. Helah lah kita katakan, tapi helah ni helah syar'iyah. Cara macam mana? A ni barang dia ni dia kena jual sebahagian dia, katalah ni, jual sebahagian dia kepada B. Maka sebahagian barang A menjadi milik B, maka A dan B bersyarikat pada ni. B pula sebahagian daripada barang dia jual kepada A. Jadi A dan B memiliki harta barang ini dan A dan B juga memiliki harta barang ini. Nampak? Jadi mereka ketika itu boleh buat syarikat. Sebab apa tak boleh nak beza dah. Masing-masing milik mereka bersyarikat dah pada modal yang barang tadi. Nampak? Jelas Okey. Jadi dia kata ayyabi akullu minhum juz'an min urudihi lil akhar. Setiap seorang tu jual bahagiannya kepada rakan kongsi yang satu lagi. Bi juz'in min urudihi. Dengan dia beli bahagian kawan tu seorang lagi. Fayasira syuraka'a fil urud. Maka mereka jadi rakan kongsi pada barang. Fayadhanu kullu minhum, maka mengizinkan setiap daripada mereka kepada yang lain bitasarruf. Maka bagi izinlah untuk tasarruf. Fa idza ba'a kana thaman bainahuma. Bila dijual modal tersebut berlaku urus niaga, maka jadilah mereka itu bersekutu pada harga barang tersebut. Wa kadza idza kana malu ahadihima naqdan wa malul akhari urudan. Begitu juga kalau salah seorang itu modalnya duit naqdan, seorang lagi modalnya barang, maka macam mana cara nak buat? Ba'a sahibul urud juz'an minha bi juz'in min naqdil akhar washtaraka fil jami'. Sama je. Jadi tuan punya barang jual sebahagian daripada pemilikan barang kepada kawan tadi. Kawannya tadi ada duit, kawannya tadi bagi duit kepada kawan ni tadi. Jadi masing-masing memiliki bahagian pada setiap daripada keduanya itu. Okey. Yang ketiga, syaratnya ialah khaltu amwalis syarikah. Mesti bercampur. Kita campur duit syarikat modal tu mesti campur. Ba'dama yattafiqu. Setelah bersetuju. Asyuraka'u ala syirkah. Bersetuju rakan kongsi untuk melakukan syarikat. La budda an yuhdiru. Hendaklah mereka menghadirkan al-amwal allati tasihu fiha syarikatu. Menghadirkan harta, wang, modal yang boleh sah buat syarikat ala nahwi alladhi sabaqa, mengikut apa yang telah kita lalu sebut, iaitu benda yang mithli. Wa an tukhlata hadhihi al-amwal, dan mestilah dicampur harta ini. Illam takun mushtarakatan, kalaulah harta itu bukan milik bersama, masa kena campur dulu. Bihaitsu la yatamayyazu ba'daha an ba'din, sekira-kira tak boleh kita nak bezakan sebahagiannya daripada sebahagian yang lain. Thumma yajri, kemudian berlakulah aqdul syarikah, berlakulah akad syarikat lepas pada itu. Fa in jaral aqdu, kalau berlaku akad qabla khalti al-mal, kalau akad itu dilakukan sebelum dilakukan percampuran harta, lam tasihha syirkatu, tidak sah syarikat. Walau khulitat al-amwal fi majlisil aqdi ba'da ijra'ihi, walaupun kita campur juga harta lepas harta tersebut pada majlis akad selepas melakukan akad, ba'da ijra'ihi, selepas melakukan akad. Jadi di sini faham, harta itu perlu dicampur dahulu baru berakad. Sehingga kan kalau diakad dulu kemudian baru dicampur harta, walaupun berlaku fi majlisil aqdi, harta tu dan akad tersebut masih mereka belum keluar daripada majlis akad, tapi mereka buat akad dulu baru mereka campur harta, tidak sah. Wala budda min i'adati ta'aqudi, tak dapat tidak, wajib mereka ulang balik berakad ba'dal khalti, selepas pada bercampur harta itu baru berakad balik, li tasihha syarikatu, supaya jadi sah syarikat. Okey. Okey, habis. Jelas. Ini kalau masing-masing itu belum masing-masing keluarkan modal masing-masing. Tapi kalau masing-masing harta dah syarikat dah, tak apalah. Yang kelima, an yakuna ribhu wal khusran, ar-ribhu wal khusran ala qadril mal. Mestilah keuntungan dan juga khusran dan juga kerugian itu, untung dan rugi itu ala qadril mal, mengikut kepada modal
Mengikut kepada modal. Li'anna ribha, kerana apa? Kerana keuntungan itu nama'ul mal. Keuntungan itu ialah hasil daripada harta. Wa kadzal khasaratu, begitulah juga kerugian. Nuqsanul lahu, dia itu kekurangan kepada harta. Bi muqabili ribhi, dengan sebagai lawan kepada untung. Sebagaimana untung tu dapat sebab ada modal, maka keuntungan itu bahagi ikut modal. Kalau rugi sekalipun, rugi itu hasil daripada modal juga, maka rugi pun mengikut kepada modal. Fala yasihu an yushtarata li ahadi syuraka ziyadatun fi ribhi. Tak boleh mensyaratkan kepada salah seorang rakan kongsi penambahan pada keuntungan. An qadri nisbati malihi, lebih daripada kadar nisbah bahagian hartanya, min ra'sil mal, daripada modal. Kama la yasihu an yashrita alaihi ziyadatan, sebagaimana tidak boleh dia syaratkan ke atasnya, ataupun bolehlah an yushrata alaihi ziyadatun, disyaratkan ke atasnya penambahan fil khasarah. Kama la yasihu an yushrata alaihi ziyadatun fil khasarah, sebagaimana tidak sah disyaratkan penambahan pada kerugian. Au naqasa an dzalik, atau kurang kepada kerugian, tak boleh juga. Saya rugi ni, saya tak ikut nisbah wang saya kena kurang sikit. Tak boleh. Tak boleh disyaratkan itu. Wala yushtaratu tasawi fil mal, dan tidak disyaratkan mesti sama pada duit. Likulli syuraka, tak mesti masing-masing kena keluar modal yang sama. Walau ishtaraka ahaduhum birrubu'i, salah seorang mereka keluarkan modal 1/4, wal akharu binisfi, seorang lagi keluarkan 1/2, wathalithu birrubu'i, dan yang ketiga keluarkan 1/4. Sahha, maka hukumnya sah. Yang pertama, A keluar 1/4, B keluar 1/2, C keluar 1/4. Wa kana ribhu rubu'uhu lil awal, maka untungnya itu 1/4 juga yang pertama. Wa nisfuhu lisani, yang kedua dapat untung 1/2. Wa rubu'uhu litsali, yang ketiga dapat 1/4. Wa kadza tuzaul khasarah, begitulah nisbah, dengan nisbah itulah dibahagikan kerugian. Kalau rugi pun ikut bahagian daripada pembahagian tersebut. Okey. Fa in syurita tafawutun fil khasarati, kalau disyaratkan berbeza pada kerugian, kanati syirkatu batilah, maka syarikat itu dikira batil, tidak sah. Bittifaqil fuqaha, dengan sepakat para fuqaha. Wa inishturita tafawutun fi ribhi an qadri ra'sil mal, kalau disyaratkan lebih pada keuntungan, lebih daripada kadar modal, lam tasihha syarikatu aidan, juga tidak sah syarikat. Falau hasala al-bai'u wasyira'u min syuraka nafadat tasarrufatuhum, dan kalau berlaku jual beli daripada rakan kongsi, maka lulus sah urus niaga mereka, liwujudil idzni minhum bitasarruf, kerana berlakunya adanya keizinan daripada mereka untuk melakukan urus niaga. Okey, jelas tak? Okey, sekarang ni pengarang mendatangkan pandangan Al-Hanafiyah dan Hanabilah. Mazhab Hanafi dan Hanbali mengharuskan ajaza an yakuna li syarik ribhun aktsaru min nisbati malihi, ribih, keuntungan yang lebih daripada nisbah hartanya, min ra'sil mali syarikah, daripada ra'sul mal syarikah, daripada modal dia. Mazhab Hanafi dan Hanbali mengatakan tak apa. Tak apa, seorang itu boleh mendapatkan keuntungan yang lebih daripada nisbah modalnya. Tapi pada situasi-situasi berikut. Apa ya? Pertamanya, antatasawa amwalu syuraka. Modal rakan kongsi itu mesti sama. Ka'an yakuna min kulli minhu ath-thuluth. Contohnya, setiap daripada mereka itu ada mengeluarkan modal 1/3. Wa yakunu jami'an qa'imina bil amal, dan semua ketiga-tiga orang itu melakukan pekerjaan. Fayasihu an yushrata, boleh disyaratkan li ahadihim, bagi salah seorang mereka, ziyadatun fi ribhi, penambahan pada keuntungan, an nisbati ra'si malihi, lebih daripada nisbah modal dia. Kenapa? Li'annahu qad yakunu aktsara maharatin, kerana boleh jadi dia itu lebih mahir fi amalihi, pada pekerjaannya. Fatakunu ziyadatu muqabila amali, maka jadilah penambahan daripada modal itu, tambahan modal itu, penambahan keuntungan daripada modal itu kerana kemahiran dia. Okey, jadi kita dapat simpulkan yang pertama, rupa atau keadaan yang dibenarkan
mendapat keuntungan lebih daripada modal di sisi ulama Hanafiyah dan Hanabilah ialah jika ada maharah. Ziyadatu maharati ahadi syuraka, lebihnya salah seorang akan kongsi pada kemahiran dan kelayakan. Okey, yang kedua, ayatasawa syuraka fil mal. Rakan kongsi itu sama pada harta. Wa yakunul amal ala ba'dhim, tapi sebahagian saja yang melakukan pekerjaan. Wa yakunul qa'imina bil amal, maka orang yang melakukan pekerjaan tu ziyadatun fi nisbati ribhi, dia dapat lebih daripada nisbah keuntungan. Betul lah. Jadi yang kedua ini, benda yang melayakkan dapat lebih daripada nisbah modal, keuntungan daripada modal itu ialah jika seorang itu ada yang buat kerja. Yang ketiga, an yatafawata asyuraka fi nisbatil ishtirak bil mal. Kalau berbeza rakan kongsi pada nisbah bersyarikat pada harta. Kalau masing-masing mengeluarkan nisbah yang tidak sama. Ka an yakuna min ahadihim athuluth. Contoh, salah seorang mereka ada 1/3. Wa min al-akhar thuluthan. Rakan kongsi yang kedua 2/3. Wa yashtarika fil amal, maka mereka bersekutu pada pekerjaan. Jaza an yakuna li ahadihima ziyadatun fi nisbati ribhi an nisbati malihi. Maka boleh salah seorang itu mendapat lebih nisbah keuntungan daripada nisbah harta modal dia. Tak masalah. Kerana apa? Kerana tadi kalau ikutnya kerana lihtimali an yakuna amaluhu akthara min akthara wa maharatuhu afdal. Kerana boleh jadi orang yang satu ni kerjanya lebih, kemahirannya lebih. Yang keempat, ayatafawata fi ra'sil mal kama sabaqa fi surati qablaha. Dia ni berbeza pada nisbah modal yang dikeluarkan. Wa yakunu amalu ala man kana ra'su malihi aqal, dan kerja itu ditanggung amal ala man kana ra'su malihi aqal. Yang modalnya sikit itu yang buat kerja saja. Jadi tak apalah, dia dapat lebih daripada bahagian modal dia. Wa yanbaghi an yatanabbah, dan sayugia katanya hendaklah diberi peringatan, ai yantabiha, hendaklah diberi perhatian, ila anna ziyadata, bahawa penambahan itu tasihhu liman sahhat lahu, sah bagi orang yang sah baginya penambahan. Idza kana fi dhimni nisbati ribhi, jika dia itu dalam lingkungan nisbah ar-ribhil mukhassasati lahu, keuntungan yang dikhususkan baginya. Ka'ayyakuna nasibuhu kullahu nisbatun ayakuna nasibahu kulluhu nisbatan mi'awiyatan minar ribhil am. Seumpama bahagiannya kesemuanya ialah nisbah peratusan daripada keuntungan umum. 50 bil mi'ah masalan. 50% contohnya. Au 60 atau 60 au akthar au aqal. Amma an yu'ta nisbatun mustaqillatun minar ribhi, adapun diberi nisbah yang terasing, nisbah yang asing minar ribhi, daripada keuntungan, muqabila amalihi, sebagai balasan kepada pekerjaan, au an yu'ta qadran muayyanan, atau diberi kadar tertentu, ka alfin, contohnya 1000 masalan, kulla syahrin, pada setiap bulan, fala yasihu bittifaqil fuqaha, maka tidak sah di sisi sepakat para fuqaha. Apa maksud di sini? Okey, rakan kongsi. Jadi nisbah kalau dari sisi mazhab yang membenarkanlah, mazhab Abu Hanafi dan juga Hambali tadi, boleh seorang itu dapat nisbah lebih daripada keuntungan itu, lebih daripada modal dia. Dalam situasi yang telah disebutkan tadilah. Kena ingat sini bahawa nisbah itu daripada keseluruhan keuntungan yang dapat, bukan daripada nisbah yang asing daripada keuntungan. Dia buat asing, dia buat untung asing pula, ataupun diberi bayaran khusus yang berasingan. Contoh, diberi 1000 contohnya. Kerana katakanlah A dan B kan. A ni buat kerja, amal daripada A. Maka nisbah keuntungan tu mereka bagilah katakanlah 50-50. Tapi dibayar lebih kepada A kerana dia buat kerja dengan bayaran tertentu yang mustaqil. Contoh ni dibayar tambahan lagi 1000 setiap bulan. Itu tidak dibenarkan di sisi sepakat para fuqaha. Maknanya di situ rakan kongsi menjadi sebagai apa? Sebagai ujara, ajir, sebagai orang yang bekerja. Padahal dia pemilik syarikat. Dia bekerja pula untuk sebagai syarikat, boleh dapat keuntungan pula, boleh dapat bayaran pula. Itu tak betul.
Kalau dia rakan kongsi dah, dia hanya berhak daripada keuntungan keseluruhan nanti. Tak boleh pula syarikat nak kena bayar asing kepada dia. Jadi ini perlu ambil perhatian. Kenapa? Wa ala hadza, di atas inilah yatabayyanu lana fasadul kathirin, nyatalah bagi kita batilnya, fasadnya, tidak sahnya kebanyakan daripada uqudi syarikat, daripada akad syarikat allati yakumu bihan nas, yang dilaksanakan oleh manusia, wallati yukhassisuna fiha, yang mereka khususkan pada syarikat itu, li ba'di syuraka, mereka khususkan kepada sebahagian daripada rakan kongsi, sawaun akana mustaqillan bil amal, sama ada dia seorang mustaqillan yang melakukan pekerjaan, am mushtarikan ma'a ghairihi minasyuraka, atau dia itu berkongsi dengan orang lain daripada rakan kongsi. Mereka khususkan ratiban syahriyan, sebagai gaji bulanan, maqtu'atan, yang diambil minasyarikah, diambil daripada duit syarikat, ghairi nasibihi minarrib, lain daripada bahagiannya daripada keuntungan. Jadi pengarang kita memperingatkan apa yang berlaku tepat mungkin di tempat pengarang kita di Syria ni, banyaklah benda gitu. Dia ni rakan kongsi dalam syarikat, tapi dia kerana dia buat kerja juga, maka syarikat yang milik dia memperuntukkan kepadanya gaji bulanan yang asing daripada keuntungannya. Itu tak betul. Itu tak boleh. Sebab sekarang ni dia akan jadi dua keadaan, dua sifat. Dia dah lah pemilik syarikat. Lepas tu dia pula membayar kepada dirinya sendiri sebagai ajir, sebagai orang yang diupah. Tak betul. Nampak? Itu dia beri peringatan. Au nisbatan mutamayyizatan min ar-ribh, atau diberi nisbah yang tertentu yang yang mutamayyizah, yang lebih daripada keuntungan. Karubu' contohnya, au nisfi muqabil amalihi, kerana sebab dia melakukan pekerjaan. Okey, habis. Wa hadha wala nara mani'an min al-amal bima qalahu al-Hanafiyah wal Hanabilah rahimahullah. Dan ini kata pengarang kita melihat bahawa tidak ada halangan untuk kita bertaklid kepada mazhab Abu Hanifah dan juga mazhab Hambali, wala siyama fi hadhihi al-azman, lebih-lebih lagi pada zaman ini, allati asbaha an-nasu la yarduna fiha bil qalil, yang mana mereka tidak redha nak dapat sikit, wala yaqna'una bi ribhin yatawafaqu ma atahumullah, dan mereka tidak cukup dengan keuntungan yang telah disepakati saja. Nampak? Jadi apa nama ini, dia kata kalau nak ambil pandangan Abu Hanifah pun nak taklid boleh, tak ada masalah. Okey. Ma yatarattabu ala sihhatil aqdi min al-athar, apa yang lahir kesan daripada akad yang sah. Idza tawaffarat syurutu syarikatil inan wa sahhat wa tarattaba ala dhalika atharut taliyah, akan melahirkan kesan berikut. Pertama, tutlaqu yadu kullin minasyuraka, akan jadi lepas, akan jadi itlaq. Itlaq ni makna bebas tangan setiap daripada rakan kongsi fi mali syarikah, pada nak menguruskan harta syarikat, li'annahu wakilun an syurakaihi, kerana dia dianggap sebagai wakil daripada rakan kongsi yang lain, wa asilun an nafsihi, dan dia tu orang yang asal pada kalau harta tu dalam bahagian harta dia dalam syarikat tersebut. Walakin yataqayyadu hadzal itlaq, tapi ini diikat, keumuman kebebasan ini bil urfi, dikaitkan dengan uruf, wa adamil idra bi syuraka, dan jangan sampai memberi mudarat kepada rakan kongsi yang lain. Okey, wa alaihi, maka di atas ini fala yabi'u bin nasi'ah, tak sepatutnya lah mereka jual beli secara nasi'ah, secara berhutang. Ini kalau ikut konteks ni kena faham ya, kerana konteks zaman sekarang ni dah berbeza dah ni. Zaman dulu makna syarikat itu lebih khusus kepada benda-benda melibatkan tijarah, maka melibatkan jual beli. Maka bila ada salah seorang melakukan jual beli bin nasi'ah secara hutang, itu akan memudaratkan rakan kongsi yang lain. Sebab apa? Dia menyebabkan keuntungan dan hasil dapatan jualan tu jadi lambat. Fala yabi'u bin nasi'ah, maka tak boleh dia jual secara hutang. Ai bi ta'jili thaman, dengan ditangguh bayaran ila zamanin muayyan, kepada masa tertentu. Wala bi ghairi naqdil ghalibi fil balad, dan tidak sah juga dia jual dengan lain daripada duit yang biasa digunakan dalam negara itu. Dia jual dengan duit rupi, duit yen contohnya. Itu juga memberi mudarat. Kenapa? Kerana dia perlu tukar, dia perlu melakukan akad soroh dan seumpamanya. Itu contohnya. Kama la yabi'u, sebagaimana tidak boleh juga rakan kongsi yabi' wala yashtari bi ghubnin fahish. Dia tak boleh jual beli dengan ghubnin fahish ni. Ini istilah ghubnin fahish ni makna rugi yang nyata.
Apa maksud rugi yang nyata? Rugi yang tidak yang jelas, yang tidak diterima oleh peniaga dan urus tempat. Makna rugi betul-betul lah. Dia kalau rugi sikit banyak tu, rugi secara sedikit tu maklum. Contoh dia beli barang dia mahal sikit saja. Itu tak apa. Itu bukan ghubnun fahish. Ghubnun yasir itu diterima. Tapi ghubnun fahish ni semua kata ni mahal ni. Ni sangat mahal ni. Tak patut ni. Itu dia panggil ghubnun fahish. Maka tak boleh dia melakukan jualan atau belian dengan ghubnun fahish. Wala yusafiru bimali syarikat, dan tak boleh dia musafir bawa harta syarikat. Kerana kalau musafir itu dia akan mendedahkan harta itu kepada berlaku kemalangan dan kehilangan. Illa idza adina lahu syuraka, kecuali rakan kongsinya memberi izin. Okey. Yang kedua, yajibul amalu ala syurakai hasbal tifaq. Wajib kena melakukan kerja di atas rakan kongsi sebagaimana hasbal ittifaq, menurut persepakatan. Yang ketiga, idza ishtara ahaduhum syai'an bimali syarikah. Kalau membeli salah seorang mereka sesuatu dengan harta syarikat, bisyartil madhkur, dengan syarat yang disebut dahululah, kana syira'u lil jami'. Maka pembelian itu sebenarnya pembelian bagi pihak kesemua. Katakanlah salah seorang mereka, ahli syarikat ni guna modal syarikat untuk beli satu barang. Jadi pembelian tu siapa beli sebenarnya? Bukan seorang tu saja. Dia beli bagi pihak rakan kongsinya yang lain. Jadi yang belinya kesemua mereka. Kenapa? Li'annahu wakilun anhum. Kerana dianggap wakil. Dia itu dikira sebagai wakil daripada mereka. Illa annal ba'i'a yutalibul mushtari wahdahu. Tetapi penjual akan minta daripada orang beli. Itulah. Li'anna syuraka al-akharin ghaira kafilina. Kerana orang rakan kongsi lain dia tidak menjamin orang itu. Kalau ada apa-apa pun kena kepada orang yang beli, itulah. Fasadu syarikati wa ma yatarattabu alaih. Apakah yang menyebabkan akad syarikat ini akan jadi fasad dan apa kesannya? Kita akan sambung pada siri yang seterusnya.